والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافيا يا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Berkata Syekh Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Ad-Durrus Samin, sehinggalah perkataan dia, wal hukmul aqliyyu huwa isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu min ghairi tawaqqufin ala takarrurin wala wad'i wadhi'in. Dan hukum akli itu yaitu kita isbah ke, sabit ke, tetap ke satu pekerjaan bagi satu pekerjaan, atau kita nafikan dia kan satu pekerjaan daripada satu pekerjaan dengan tiada terhenti, tiada bergantung, atas berulang-ulang dan tiada berhenti pula atas hantara orang yang menghantarkan dia. Lalu ni kita dok kecek mengenai hukum akal. Hukum akal. Katanya Imam Haramaini Abdul Malik Al-Juwaini nama dia. Nah, guru kepada Imamul Ghazali. Dia merupakan rektor pertama lah Universiti Nizamul Muluk di Iraq. Nah, maka katanya dia, kata Imamul Haramaini, Imam Haramaini ni dia ni masya-Allah lah guru pada Imam Ghazali. Tapi tanya dia ngajar kak sekat. Dia kecek ngajar-ngajar kak sekat. Bapa dia sekat gitu kerana ada satu kisah. Ketika dia kecil, ayah kepada Imamul Haramaini ni orang warak, orang zuhud. Nah, dia ni tak akan beri minum susu kepada Imamul Haramaini kecuali daripada ibu dia saja, isteri dia saja. Orang lain tak boleh nyusu anak dia kerana bimbang makanan syubhat masuk dalam perut anak dia. Maka satu hari ibu kepada Imam Haramaini ini ada kerja. Maka dia pun tinggal Imam Haramaini kepada jiran dia lah, saing dia. Maka Imam Haramaini jerit pada masa tu, saing ataupun jiran pada ibu dia tak tahu nak buat ke mana. Budak ni berjerit sudah. Maka dia pun bui susu lah budak. Maka dia lah Imam Haramaini. Balik ibu dia dengar cerita kata suat jiran dia ni bui susu kepada anak dia. Balik ayah dia tahu cerita, ayah dia jolok mulut dia. Budak tu biar tubik semua susu kok dia menyusu saat ni. Tetapi dia jolok-jolok pun, tetapi masih ada lagi kesel-kesel baki dia. Maka Imam Haramaini ni tanya dia kecek kak lekat betul.
Kecek lekat. Tu. Kerana makan benda syubhat. Kita ni tak lekat sebab kita makan syubhat berlaku. Sebab tu tak lekat berlaku. Kenapa? Imam Haramaini ni kerana orang ni kalau ajar bersih, maka kalau makan benda kotor dia akan terasa. Pas saya tak terasa sebab kita makan kotor berlaku. Gitu katanya ulama. Katanya Imam Haramaini dalam bab hukum akal. Siapa dia yang tidak belajar, siapa dia yang tidak faham mengerti hukum akal, seolah-olah dia tidak ada akal. Sekalipun dia PhD, sekalipun dia maulana, sekalipun dia mufti, sekalipun dia tok qadi, sekalipun dia ustaz, sekalipun dia wali ke apa, kata Imam Haramaini tak pandai hukum akal, seolah-olah tidak ada akal. Kereta ada. Lepas tu tak naik kereta ni, jalan kaki pacerah ni, suka tak ada kereta dah awak. Maka orang tak faham hukum akal seperti tidak ada akal, tidak berakal. Siapa-siapa dia tak mengaji hukum akal, tak faham menggunakan akal, sekalipun dia duk bijak sendiri, duduk mengajar kaki kepal, maka dia tidak ada akal. Sebab tu di dalam ilmu tauhid pentingnya pengajian ilmu akal supaya akal kita berfikir dengan cara betul. Ada orang lah ni akal ada tapi tak berfikir dengan cara betul. Sekalipun dia rasa dia betul, maka akal ni ada disiplin ilmu dia. Kena setting semula, kerana lepas ni kalau kita mengaji bab hukum akal, berbahasa bab lain, atas-atas nu kita akan faham. Kalau tidak gak kita akan faham berlainan dengan apa yang dipahami oleh ulama-ulama. Kerana apa? Kerana akal kita ada masalah. Bukan kata benda tu tak faham, bukan kata benda tu lari daripada kaedah, bukan benda tu tak ada khilaf ke apa dak, sebenarnya kita tidak faham. Kalau orang ada akal yang sempurna, nescaya dia akan faham dengan satu makna sahaja, satu cara sahaja. Dia kata hukum akal ni apa dia? Apa maksud hukum? Dia kata isbat ke suatu pekerjaan bagi suatu pekerjaan. Ataupun menapi ke satu pekerjaan dengan satu pekerjaan melalui perantara akal. Kita sabit ke sesuatu, kita hukum ke sesuatu, kita buat keputusan kepada suatu masalah dengan menggunakan akal, tidak perlu kepada ulangan. Adakah kita rojok daripada ulangan? Tak perlu. Kita kata mustahil Allah Ta'ala itu lemah, akal kata mustahil. Tuhan tu mesti benda hebat, tak mungkin benda lemah. Adakah kita nak waktu ambil keputusan kata mustahil Tuhan itu lemah, kita kena rojak kepada ulai-ulai ke? Benda tu berulang banyak kali dah, hangpa tengok. Tak perlu pada ulai-ulai. Kalau kali pertama kita fikir pun memang lagu tuduh juga tubik. Dan tak perlu kepada hantaran orang yang menghantar. Seperti hukum syarak. Hukum syarak ni, bapa semaya tu wajib, kita fikir ngakal. Tak ada orang mari royak kita. Iaitu Nabi Muhammad mari royak kita, semaya tu wajib. Apa hukum arak? Arak tu haram. Haram tu apa dia? Panggil mana awak fikir ngakal diri? Tak. Saya kata haram kerana waduk wadik. Ada orang mari beritahu kepada saya. Tak perlu kepada ulangan dan tidak perlu kepada hantaran orang siapa dia pun. Semata-mata guna akal semata-mata. Maka kena berlatih akal supaya berfikir dengan betul. Apabila nak fikir dengan betul, barulah kita mengaji lepas ni satu pendapat sahaja. Semua pendapat sama berlaku. Lepas tu awak tak faham. Tak faham suku pasal. Bukan kata tak faham hukum akal, tapi saya tak faham tajuk ni. Bab lain. Tapi kalau mikir lain daripada orang lain, waktu panggil tak faham hukum akal. Hukum akal ni sama saja orang kafir dengan orang Islam, sama saja keputusan dia. Kalau orang Islam kata wajib benda ni, wajib juga orang kafir pun kata. Kalau orang Islam kata mustahil, Yahudi mana pun akan kata benda ni mustahil. Tu hukum akal, dia sama sahaja.
Bapa kita ngaji hukum akal lagi kerana kalau kita nak dakwah orang kafir, kita kena guna hukum akal. Tak boleh guna nah ayat Quran yang tak percaya dah mungko dia orang kafir. Kita orang Islam lah ni pun tak percaya kepada nas ayat Quran. Mana percaya buat kita? Buat kita percaya kot apa dia? Kok pitih. Percaya kot harta, percaya kot makhluk. Hukum akal Quran pun tak percaya lah mana. Pas lagu mana kita nak paksa orang kafir nak percaya kepada Quran? Lagi-lagi lah dia tak percaya. Maka kita guna akal. Hujah menggunakan akal. Maka kalau benda ini masuk akal, maka dia tak boleh nak nafi. Sama sahaja akal manusia. Maka yang dikehendaki daripada hukum yang tiga itu, iaitu hukum akal juga. Dalam tiga-tiga hukum kita ngaji. Hukum apa dia? Hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Maka hak banyak kita guna di dalam ilmu tauhid, tariqah, cara khalaf, penggunaan akal ni, khalaf ni, maka banyak guna akal. Hukum adat tak guna lah mana, hukum syarak tak guna lah mana. Hukum syarak ni banyak digunakan dalam kitab fiqh. Cara bak semaya, cara bak puasa, tu hukum syarak lah. Manakala tauhid ni tak boleh hukum syarak. Bak apa tak boleh hukum syarak? Kerana manusia ni dia degil. Kalau akal dia tak pandai, tak faham, dia tak akan terima pendapat ni. Sekalipun Tuhan kata hamba ni wajib Tuhan tu ada. Misalnya ayat Quran tu bik lagu tu. Kalau kita tak faham, hati kita akan memberontak, tak akan setuju dengan pendapat ni. Sedangkan ilmu tauhid adalah ilmu kepercayaan. Ilmu yang muncul daripada hati dan pegangan seseorang. Kalaulah ilmu itu belum sampai kepada hati, fahaman dan pegangan seseorang, maka dia tak jadi ilmu tauhid lagi. Ilmu i'tiqad tu dipanggil. I'taqada ya'taqidu i'tiqadan. Benda yang bersimpuh di dalam hati. Manakala ilmu fiqh tak apa. Kita faham tak faham suku pasal. Hak penting semaya itu wajib. Bapa semaya itu tiga. Loh gi, mau tak tahu apa dia. Tapi ilmu tauhid, kenapa kita kata Allah Taala sebagai Tuhan? Kita kena faham. Maka kalau nah semata-mata akal tidak terima, maka tak masuk jadi akidah lagi, tak jadi i'tiqad lagi. Dia kata daripada hukum yang tiga ini, iaitu hukum akal juga pada ilmu usuluddin, maka tiada tasawur tergambar hukum syarak padanya pada ilmu usuluddin. Kerana hukum akal ini dihukum ke bagi zat Tuhan. Kerana tajuk perbahasa di dalam ilmu tauhid adalah perbahasa mengenai Tuhan. Maka kalau masuk hukum syarak, syarak lagu mana? Tuhan yang buat syarak, tiba-tiba ada hukum syarak atas diri dia. Ada wajib atas Tuhan. Ada haram bagi Tuhan, ada sunat bagi Tuhan. Tentu dah tak ada. Maka tak boleh nak timbul hukum syarak atas diri Tuhan. Dia kata dalam kitab tauhid ada sebut wayajibu. Wayajibu fi haqqihi maula ta'ala jalla wa azza. Wayajibu. Wajib. Wajib sini wajib pada akal, bukan wajib syarak. Jangan waktu tukar. Maka syarak tak boleh kena pada Tuhan. Wajib, haram, gapo. Kerana Tuhan yang buat hukum hakam ni, maka dia terlepas sebagai hukum hakam. Kita sebagai makhluk, sebagai ciptaan Allah, sebagai hamba Tuhan yang serba lemah, menumpai di bawah Tuhan, berteduh di bawah langit Tuhan, kena dengar kata hukum hakam Tuhan. Kerana dia yang cipta semuanya, maka kita kena dengar kata. Sesuai dengan kita sebagai makhluk, kena dengar arahan Tuhan. Tuhan kata semaya maghrib wajib, semaya gak kita. Faham tak faham pun tak apalah, hak penting buat hak benda wajib. Jangan tunggu faham dulu baru nak semaya, tak semaya baiklah kita. Jangan dok tunggu ikhlas dulu baru buat, nescaya tak buatlah amalan kita. Kerana hukum akal ini dihukum ke bagi zat Tuhan kita.
Seperti kita kata wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Wajib bagi zat Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Wajib ke apa? Wajib akal, bukan wajib syarak. Berarti kalau Tuhan tidak bersifat dengan kudrat, Tuhan berdosa ke? Sebab wajib atas Tuhan bersifat dengan kudrat. Kalau kita wajib, wajib awak berperangai dengan perangai yang mahmudah. Wajib awak jadi orang baik. Kalau tak jadi orang baik, berdosa. Ya, bukan wajib akal tu wajib syarak. Sebab apa? Sebab kita makhluk ada hukum hakam. Kita ni bahasa tak dengar kata. Kalau tak wajib gak, tak buat selalu. Kalau tak haram, tak tinggal selalu. Maka erti wajib bagi Allah bersifat dengan kudrat itu wajib akli. Akli juga. Wajib akli juga. Kerana wajib syarak tak mungkin atas Allah Ta'ala. Hanya iaitu bagai yang tiada tasawuf pada akal adamnya benda itu. Tu maksud wajib. Benda yang tidak tergambar pada akal, tiadanya benda itu. Hak tergambar pada akal, adanya benda itu. Tu takrif di dalam kitab Ummu Barahim. Dalam kitab lain ada takrif lain pula. Tok Dis ke, Tuan Guru Haji Abdul Qadir bin Wengoh Sekeh Selabudi, dia kritik takrif ni. Adamuhu ai nafyuhu, dia kata. Hak tu perbahasa panjang lah. Kita nak bahas lalu takut jadi kau pening pula. Engkau ambo ni nak mengaji, nak lepas pada air, mungkin nak jadi wali ke, nak jadi qadhi mufti ke. Sebab hak mengaji ni pun boleh-boleh makan sekut ya ni mengaji ni. Ngaji boleh-boleh sambil layar gitu ya. Tidur jenera lagu tu ya. Sebab apa? Engkau nak ngaji nak lepas pada air tu gak, hak tinggi sikit gak. Jenera lah pok kita ni. Maka nak bahas dalam-dalam tak payahlah kita bahas cara halus-halus cara toho-toho, hak penting faham maksud dia. Maka tiada dapat dikata ke wajib syar'i. Tak boleh kata wajib bagi Tuhan wajib syar'i. Itu bagi apa maksud wajib syar'i? Itu bagi yang diberi pahala bagi orang yang mengerjakan dia. Berarti kalau wajib atas Tuhan bersifat dengan kudrat, maka Tuhan kalau tak bersifat dengan kudrat, Tuhan tu berdosa. Maksud lagu tu ke? Pas lagu tu, pas apa dia sifat Tuhan? Semua benda tu wajib dosa. Sifat dia apa dia sebenarnya? Semua sifat-sifat dia hanya lakonnya semata-mata sebab dia kena bersifat lagu tu, kalau tidak berdosa. Macam kita juruh ni sebab Tuhan paksa. Kalau Tuhan tak paksa, bukan sifat asal kita. Jenis rajin semaya, rajin selawat, rajin zikir, tak berdeki dengan orang ni sebab Tuhan paksa. Kalau Tuhan tak paksa, kalau benda tu Tuhan kata sunat kau apa dia, tak buat lolo dapok kita nya. Maka tak nampak sifat yang sebenar. Tuhan wajib akal, tu sifat sebenar dia. Dan diseksa orang yang meninggalkan dia, tu maksud wajib. Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Takrif ni dikritik juga oleh Tok Dis ke. Tok Dis kata benda wajib ni kalau kita buat bukan boleh pahala. Terlepas tuntutan wajib. Pahala kadang-kadang orang semaya tak boleh pahala lagi. Tapi tak payah semaya dah lah. Terlepas dah tuntutan wajib. Pas kalau tinggal diseksa. Ya, diseksa. Jika tidak ada uzur. Kalau ada uzur, tak diseksa juga. Maka tidak tasawuf datang wajib syar'i itu bagi Tuhan kita. Tidak tergambar pada akal. Tuhan bersifat dengan sifat ataupun sifat-sifat yang ada hukum wajib syar'i. Sebab apa Tuhan bersifat dengan kudrat? Sebab kalau dia tak sifat lagu tu berdosa lah dia. Bukan sifat sebenar dia rupanya. Bukan sifat sebenar dia. Cuma buat apa? Sebab wajib syar'i. Dan hanya bagi segala mukallaf jua. Wajib syar'i ni kepada mukallaf belaka. Manakala orang bukan mukallaf, tak ada hukum wajib syarak. Budak kecil tak wajib dia mengaji. Tapi apabila sudah akil balik, wajib mengaji fardu ain.
Tak mengaji hukum dia berdosa lah jawab dia. Maka wajib akli itu bagi zat Tuhan kita atau setengah tempat kepada segala rasul. Segala rasul pun ada juga wajib aklinya. Setengah tempat, bukan keseluruhan dia. Macam kita ngaji sifat Nabi. Sifat Nabi ni sidik, amanah, tabligh, patonah. Pak sifat ni ada kata dari sudut dia tu Nabi wajib akal. Dari sudut dia tu manusia wajib syarak. Berarti seperti juga kita kalau menipu tu berdosa, maka seorang nabi kalau tengok dari sudut dia manusia, maka tu wajib syarak, dia menipu berdosa. Dari sudut akal pula, dari sudut akal pula kalau dia nabi, kalau dia manusia, harus dia menipu, harus dia tak menipu. Jadi sidik, amanah, tabligh, fatanah kita tengok daripada 3 sudut. Dari sudut dia seorang nabi wajib akal. Dari sudut dia manusia biasa harus akal. Dia nak jadi benar, dia tak jadi benar kalau tengok dia manusia. Tapi kalau tengok dari hukum syarak, wajib syarak. Jadi 3. Sifat bagi nabi itu sidik, amanah, tabligh, fatanah kita tengok daripada 3 sudut. Dari sudut dia seorang nabi, maka wajib akal bersifat dengan 4 benda saat ni. Dari sudut dia manusia, harus akal saja. Dari sudut syarak pula, wajib syar'i pula dia kena bersifat lagu tu. Dan wajib syar'i itu tertentu bagi tiap-tiap mukallaf sahaja, yakni manusia dan jin. Manusia dan jin. Jin pun ngaji, ya. Jin pun zikir, ya. Jin pun alim, ya. Jin pun kau pondok, ya. Ada orang ni tak percaya kata manusia saja hidup atas muka dunia. Jin itu adalah khayalan. Benda-benda halus ni percaya kok hatu, kok gapo dia. Ada juga mengajar lagu tu. Khayal mengajar tauhid tetapi mengajar sesat. Sikit-sikit kurafat. Sikit-sikit benda tahyul. Sikit-sikit benda ni percaya jin pacerah. Orang semai sakit hospital ya. Percaya kok orang kafir di hospital. Lupa ilmu syarak ulama-ulama kita ajar. Allazina yu'minuna bil ghaib, orang mukmin itu orang yang beriman dengan benda gaib. Ni benda gaib tak boleh terima akal selalu. Tak ada benda ni, mustahil lah berapa dia macam-macam. Terpengaruh dengan amal mereka. Maka hak adanya mukallaf ni jin dan manusia. Ni lah ni dalam kelas kita ni ramai kok mari jin mari ngaji. Jin mari, malaikat mari, manusia tak mari. Kok ramanya malaikat paling ramai sekali. Berjojuk katanya Nabi dalam majlis-majlis ilmu. Maka farak antara dua itu, maka wajib akli itu dijarkan. Kemudian daripada yajibu. Kalau pas warak wayajibu fi. Satu hukum apa dia? Hukum akal. Wayajibu fi haqqi fi. Dengan lam wayajibu li maulana ali. Ataupun dengan fi wayajibu dikatakan, contoh dalam kitab Arab kata yajibu lahu ta'ala. Boleh? Itu maksud yajib sini wajib hukum akal. Atau dikatakan wayajibu fi haqqihi ta'ala, ni juga hukum akal. Dan wajib syarak itu dijarkan kemudian dengan ala. Seperti dikata wayajibu ala kulli mukallafin. Wajib sini wajib syarak. Kerana apa lepas kata yajibu kata ala. Maka dengan kerana inilah berkata Syekh Sanusi radhiyallahu anhu, i'lam anna al-hukma al-aqliyan hasiru fi salasati aqsamin al-wujubu wal istihalatu wal jawazu. Ketahui olehmu bahawasanya hukum akal, yakni keputusan yang dibuat oleh akal. Mana-mana benda akal ke waktu ambil 3 keputusan. Pertama tersimpan atas 3 sahaja. Pertama hukum wujub, hukum dia. Kedua istihalah,
Ketiganya jawaz. Beza apa dia? Wajib, mustahil, hak, jaiz. Wajib adalah benda yang dihukumkan dengan wujub, kita kata benda tu wajib. Benda yang dihukumkan dengan istihalah dipanggil mustahil. Benda yang dihukumkan dengan jawaz dipanggil jaiz. Jadi wujub itu hukum dia, wajib tu benda dia. Istihalah tu hukum dia, mustahil tu benda dia. Jawaz itu hukum dia, jaiz itu adalah benda dia. Fal wajibu ma la yatasawwaru wallahu a'lam. Boleh ustaz terangkan tentang amalan tunggu kubur? Orang tak tunggu kubur, tak lari dah kubur tunggu buat gapo? Tak ada faedah tunggu kubur. Lepas tu duk tunggu tu, bukan tunggu kubur, orang duk baca Quran. Kau ada perbuatan menunggu kubur, pergi takut lagi kubur. Tak ada, semua orang duk baca Quran, orang duk zikir, orang duk selawat, orang duk khatam Quran situ. Kerana apa baca Quran situ? Tak usah baca rumah boleh. Apa baca kubur? Kalau baca rumah, majlis khatam Quran ni turun rahmat Tuhan. Maka kalau baca rumah, rahmat tu turun di rumah. Kita nak suruh rahmat khatam Quran itu, majlis khatam Quran turun di tempat kubur tu. Maka sebab tu kita buat majlis khatam Quran tu di kubur. Sebagaimana Imam Nawawi sebut dalam kitab dia Azkar wa Asil Amba, dia kata sunat kita khatamkan Al-Quran ketika selesai daripada tanah mayat. Tu. Jadi kita sediakan pahala kepada dia supaya majlis zikir, majlis baca khatam Quran turun kepada kubur. Kalau buat rumah pun tak apa, ikutlah nak buat mana pun. Cuma rahmat tu turun pada rumah tu. Kita nak suruh turun kubur, gitu saja. Jadi orang buat 3 hari boleh, seminggu boleh, 40 hari, 40 malam terpulang kepada kita setara mana kita rajin nak tunggunya. Bukan tunggu kubur semata-mata, kubur tak lari, tak gapo dia. Ada orang kata tunggu kubur supaya malaikat tak mari. Tak, malaikat mari. Hijau dia dah mana boleh kita tahan. Tetapi kalau majlis zikir ada situ, rahmat Tuhan turun kepada si mati. Tu sahaja. Apa hukum memakai imamah serban tanpa dapat ijazah imamah? Hukum dia sunat, dapat pahala. Tak syarat dapat ijazah. Kerana semua pelajaran hak Nabi beri bil ijazah berlaku dah. Nabi izin berlaku kepada umat dia untuk beramal dengan apa yang ia lakukan. Tak ada orang berhak kata awak tak boleh pakai sebab saya tak izin lagi. Pas Nabi Muhammad itu izin kepada umat tu. Demo jangan duk koyalah dengan ijazah demonya. Jangan nak menyempitkan sunnah Nabi. Awak tak boleh pakai jubah. Sebab apa? Sebab saya tak ijazahkan lagi. Beratlah gutunya. Pak Nabi Muhammad duduk mana masa tu? Maka semua sunnah Nabi seolah-olahnya Nabi telah memberi izin untuk umat dia beramal. Lepas tu kalau pakai lagu ni, tu dia panggil ijazah. Ijazah ni bab lain, iaitu keizinan untuk pakai jubah. Hak daripada Nabi Muhammad secara umum memang betul dah. Tapi contohnya saya pakai serban ni 20-30 guru saya telah memakai serban di kepala saya. Yang ni telah mengizinkan saya pakai serban. Guru saya juga telah diizinkan oleh guru dia untuk pakai serban. Sapa-sapa kepada sahabat, sapa kepada Rasulullah. Lagu tu. Tu ijazah dia. Kalau tak ada ijazah pun boleh pakai, tak suruh bimbang, boleh pahala supaya tolong. Betul kodok 2022. 1443 kemarau pertama sebelum kedatangan Dajjal. Tak boleh tanya soalan ni kepada hamba. Hamba bukan Tuhan. Pentadbiran alam ni kerja Tuhan. Maka hamba nak jawab tepat tak boleh lah. Kerana apa? Kerana Tuhan ikut dia. Dia nak buat bila, dia nak buat esok Dajjal, ikut dia lah. Maka ni kerja Tuhan.
Maka kerja Tuhan kita jangan duk fikir. Apa nak fikirnya? Kerja kita kena fikir. Awak ngaji dah ilmu fardu ain. Lepas dah kau akidah. Semaya betul kau dak. Kalau dajal tak mari awak kena tipu dah. Dajal mari belipak kali lagi awak kena tipu. Nah, kalau awak tahu, oh kemarau yang pertama dajal. Ya saya tahu perancangan dia. Semaya tak ilmu akidah tak belajar, fardu ain tak belajar. Awak selamat daripada dajal pun masuk dengan aku juga. Sebab apa? Sebab tak betul fardu ain. Lagu tu. Jadi lagu tu lah. Hak ni adalah jangkau maka tak boleh nak pegang sangat. Orang lah ni ramai tekanan, anxiety lah, gapo dia lah, pressure, gapo dia, apa? Mikir kerja Tuhan, tinggal kerja dia. Kerja dia sikit lah Tuhan minta. Semaya 5 waktu. Belajar ilmu fardu ain, nyo kaji, nyo mikir benda hak di luar kerja dia. Kalau sekadar pengetahuan sahaja, tak apa. Hak ni macam wak persediaan pula. Kita kena wak begini, kena wak begini. Maka masyarakat jadi semakin bimbang, semakin takut. Bukan kata nak isi ke fardu ain, takut lagu tu. Takut dengan dia mikir sore. Kusuk kali mepi dajal lah, mepi hatu mari cekik dia lah, mepi gocoh dengan dajal. Lepas tu tak ngaji fardu ain, tak ngaji lagi. Kena gocoh kau dah pun tak ngaji lagi. Oh berat demo. Jadi buat kerja kita, jangan duk mitok, jangan duk kerja benda hak di luar kemampuan kita, bukan tugas kita. Mata hikir kata istirahat luka. Sibuknya kamu dengan benda yang Tuhan telah jamin dah. Kejadian makhluk gapo dia. Daripada kamu nak bersibuk dengan benda yang Tuhan minta daripada kamu, dalil tanda kepada butanya mata hati kamu. Tak tahu hak mana penting, hak mana tak penting. Nah ni fikir hak fardu ain kita biar lepas dulu. Hak ni hamba tak boleh nak jawab lah. Hamba takut apa kata ustaz marah selalu kalau orang tanya bab dajal. Kau ustaz ni konspirasi dajal juga. Biarlah dia mau kata hamba konspirasi dajal. Hamba takut dia mau tekan ya. Lo ni ramai orang tekan sebab dok mikir bab dajal. Tuhan tak suruh fikir bab dajal, Tuhan tu sembahyang, tu fardu ain kita. Kalau kita tak pernah bincang bab dajal, mati dengan lagu tu tak apa, tak dosa. Tapi kalau kita tak bincang bab dajal, perancangan dia, konspirasi dia, fardu ain tak lepas, masuk dengan aku. Antara jiran dan adik-beradik mana perlu diutamakan? Jiran-jiran, adik-beradik ada beradik, sama-sama ada hak berlaku. Jiran pun ada hak, adik-beradik pun ada hak. Jadi adik-beradik kalau duduk jauh, hak saja, hak rahim. Kalau jiran duduk dekat, jiran duduk dekat lah. Maka ada hak juga sebagai jiran. Hak mana tengok, hak mana lebih afdal. Tengok hak mana lebih afdal. Jiran kita ke adik-beradik. Contohnya dalam bab gapo-gapo ikutlah. Misalnya jiran kita dengan susah. Adik kita tak susah lah mana? Tak perlu sangat. Okey. Susah dua-dua. Barulah kita tengok. Perlu hak mana? Jiran ke lagi ke ataupun adik-beradik? Adik-beradik kalau adik-beradik lain boleh tolong dah, tak perlu dah kita. Jangan buat style macam masalah ni, kita jangan buat masalah tu. Macam seolah-olah benda ni pilih apa yang kena saya jadi jiran adik-beradik. Apa pilih? Apa tak boleh buat dua-dua? Apa jadi masalah tu jadi sekar dua lagu tu? Tidak buat jangan pisah, buat jangan buat jadi masalah benda lagu tu. Boleh ada jual baju banda gambar binatang anjing ke khinzir. Boleh kodok peniaga Islam jual baju berlambang salib kepada orang non muslim. Jual baju gambar binatang. Lo ni masalah gambar tu sendiri. Apa hukum dia? Bagi orang kata hukum nukis gambar ni tidak haram, maka harus jual baju gambar binatang. Ikutlah gambar anjing kau gambar apa suku pasar, tapi gambar binatang lah. Mana kalau gambar salib pula tengok. Beli tu jual apa dia? Kalau dia beli misalnya untuk dimuliakan, untuk dihormatkan, salib tak boleh hukum dia haram. Bahkan kalau reda dengan kita muliakan salib tu, maka boleh jadi kufur lagu tu. Tapi kalau beli untuk apa? Waksak kereta, wak apa dia? Maka hukum dia tak ada masalah apa. Dia panggil waham saja. Benda haram yang disengka saja, tak yakin. Kalau yakin, bagulah. Dia akan tepek di rumah dia, salib dia wak sembah ke apa tu tak boleh. Dia panggil menolong atas ibadat agama lain, maka hukum dia haram.
Ustaz, ilmu falak ni ilmu macam mana? Ilmu ni boleh dapat dalam kitab mana? Dengar kata tarikh kemerdekaan dipilih guna ilmu ni. Ilmu falak ni ilmu macam mana? Itu ilmu perjalanan bintang. Ilmu perjalanan bintang-bintang. Ya ada 12 bintang nah. Hok kita ngaji zodiak tu. Orang-orang dok kata siapa dia percaya kepada zodiak tu syirik dah bergapo dia. Bintang zodiak ni dalam ilmu falak ada. Dia ada bintang Zakitaruh, ada bintang Sur, ada bintang Kubah, Leo, Gemini. Macam-macam lah nama apa nama rimah. Ada 12 jenis bintang. Maka bintang ni akan bermuncul pada setiap musim. Maka dia melihat pergerakan matahari bahagi kepada 4 musim. Kalau musim ni dia akan musim berbunga bagi bumi. Kalau tepat ni musim ni kalau terbit bintang ni akan menyebabkan hujan, menyebabkan banjir, menyebabkan kemarau, menyebabkan saji. Maka hak tu sunnatullah buat. Hasil daripada kajian manusia melihat perjalanan alam, maka dibuat satu ilmu falak. Perjalanan bintang bulan naik hon ni. Kalau musim lagu ni jadi panas. Apabila panas manusia jadi serabut. Maka kita jangan pergi jumpa dengan orang pada masa ni dia jadi serabut. Orang payah nak minta benda. Musim ni musim sejuk, musim hujan. Kalau pergi, musim hujan payah nak temu dengan orang basuh lah apa dia. Musim molek musim ni. Maka timbul istilah hari-hari tertentu, hari apa dia hasil daripada kajian. Kerana bintang dan cuaca mempengaruhi perasaan manusia. Kita pun faham ni. Kalau musim panas, orang jadi marah. Kalau musim tenang, orang jadi bodoh. Lagu tu. Musim tertentu, bumi jadi subur. Musim lagu tu, musim panas, musim apa dia. Hak tu kita tak boleh nak napi. Kata mempercayai bintang adalah kafir. Sebagaimana disebut di dalam hadis, berok-beroknya syarah orang percaya ke bintang lah jadi kafir dengan Nabi Muhammad. Percaya lagu mana? Kita orang Islam percaya Tuhan dah ke takbir Allah. Pak kalau tidak tahu sudah ambil CJ lah. Munggo Tuhan takbir Allah pergi makan ke darah dah ke demo ke. Yang sibuk duk kerja cari pitih. Munggo Tuhan belaka. Maka Allah ini pun kita lagu tu juga. Ilmu falak maka dicipta kerana tu. Nak yakin dok lah sebab Tuhan belaka boleh kontrol. Misalnya kita kira perjalanan bintang ni gagu ni maka pada tarikh sekian-sekian akan hujan. Lalu ni kan ada ramalan cuaca ke apa dia dah. Dia tengok dalam tu dia, angin bertiup dengan kelajuan ni, esok angin tu akan bawa hujan sampai sini esok. Kalau Tuhan tak siap hujan nak kata mana, tapi kajian ilmu ke. Kena terimalah ilmu orang. Maka dipanggil ilmu falak. Falak ni banyak jenis lah. Falak syar'i, falak macam-macam. Daripada kitab mana? Itulah. Daripada hasil penelitian, hasil kajian manusia buat robot mujayyab, astrolab, apa dah, jam matahari, gapo dia, tu kajian. Kita orang tak faham, kita orang malah duk tidur pacerah, maka Tuhan tak beri ilmu. Tapi orang sentiasa mengkaji alam ini, Tuhan akan buka ilmu pada dia. Tarikh kemerdekaan dipilih guna ilmu tu. Ada kata lagu tu. Tarikh ni dipilih oleh seorang ulama, seorang wali lah kita kata Haji Abdullah Fahim. Tok Guru Haji Abdullah Fahim ni dia pilih tarikh kemerdekaan kita ni. Dia kata dengan tarikh ni kita tidak akan dijajah selama-lamanya. Ni esok dia. Menurut kajian ilmu dia. Kena hormatlah ilmu orangnya. Dia bukan kecek supaya Tuhan, tapi menurut ilmunya. Sandaran ilmu dia. Supaya kita lah ngaji kalau boleh A ni, hamba nampak tulisan A ni, hamba nampak otak demo cerdik lah sebab hamba tulisan A di CJ demo. Kalau A tu, nampaklah demo tu supaya gerak sapah. Mungkin cerdik setara tu. Demo tahu mana dalam otak hamba. Takut hamba bijak Ada. Hamba tengok menurut dah tulis E sini. Maka ulama buat kajian menurut lagu tu. Kita tak boleh nak kata dia salah. Lagu tu. Jadi, tu ilmu falaknya. Apakah beza samak dengan sertu? Samak dengan sertu. Samak ni mencuci kulit. Cuci kulit. Kulit yang najis kita samak. Kita buang lemak dia maka dipanggil samak. Sertu pula mencuci najis anjing dan babi. Pada pakaian kita dipanggil sertu. Gitu. Apakah perbezaan di antara wakaf, sedekah, derma, infak dan manakah golongan yang sedekah jariah? Rasa ada dosa soalan itu deh. Infak ni kita sedekah lah. Infak lebih umum belaka. Infak ni sama ada dalam bentuk derma, pemberian. Infak ni pemberian. Sama ada dalam bentuk derma ataupun sedekah ataupun wakaf. Hak mana afdal? Wakaf lah.
Tetapi hukum hakil berkait dengan wakaf payah. Kita beri kepada seorang dengan nama wakaf, maka dia tak boleh beli, dia tak boleh jual, tak boleh gapo. Jadi payah pengurusan wakaf. Tapi wakaf ni sebenarnya orang tak percaya kepada orang tu. Saya takut awak jual tanah saya wakaf kepada awak. Awak tak boleh jual. Maka kita terpaksa duduk dengan kita gitu. Tak boleh nak beri ke orang, tak boleh jual, tak boleh gapo. Wakaf panggil. Tapi kalau orang tu percaya, tak apa, saya beri kat awak lah. Awak saya sedekah kepada awak tanah 2 ekar ni. Jadi apabila sedekah dia terima, dia nak jual boleh. Dia nak beli boleh. Dia nak beri kat siapa-siapa dia tu boleh sedekah. Derma ke, sedekah ke sama saja. Jadi mudah dalam bab pengurusan, lebih moleknya kita sedekah ataupun derma daripada wakaf. Wakaf ni nampak macam seolah kita tak percaya ke dia apa. Kalau duk main wakaf tanah, pas nak buat bangunan ke mana? Terpaksa jual tanah separuh nak buat bangunan. Jadi masalah. Maka ada wakaf, ada keadaan molek, ada keadaan jadi menyusahkan pula. Nah. Ustaz, bolehkah saya ambil barang kepunyaan saya? Yang dihadiah kepada saya. Memang lah. Tapi sudah diwakafkan ke masjid tanpa pengetahuan saya. Saya berlaku. Sudah diwakafkan baru. Diberitahu selain beberapa jam baru diberitahu. Barang itu sekarang ada lebih 2-3 tahun. Mohon pencerahan. Kaedah dia. Orang yang boleh mewakafkan harta adalah orang yang memiliki harta itu. Orang lain tak sah mewakafkan harta orang. Tak boleh wakaf harta orang. Kerana muamalah ni mesti benda milik kita. Kalau tidak sedap lagu tu. Nah, kuih hok bagi dia kedekut nya wakaf tanah habis, tanah cewa dia, tanah sain dia, tanah jiran dia, tanah dia kedekut. Tak boleh lagu tu, tak sah. Wakaf tu tidak sah dah. Wakaf tu tidak sah. Dia lapah dah. Lapah pun tak jual, tak sah. Muamalah ni apabila tidak sah, tak berlakulah hukum wakaf atas tanah tu. Dia boleh ambil. Tanah dia. Ikut dia mau nak sebut saya jual ke, saya gapo, ni milik saya. Saya mana boleh jual tanah saya? Lagu tu. Tak sudut bimbang, boleh ambil. Saya nak tanya. Saya ada tengok video dalam YouTube. Katanya umur umat Rasulullah hanya hidup di bumi tidak lebih daripada 1500 tahun hijrah. Adakah kata-kata itu ada dalam kitab-kitab ustaz? Ada disebut dalam kitab ni, ijtihad ulama saja. Kata umur perjalanan manusia sampai 1500 tahun saja. Pasti tidak. Tak silap hamba pendapat Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebut umur perjalanan manusia hanya sampai 1500 tahun. Lepas pada 500 tahun berlakulah kiamat ataupun penghancuran secara umum. Tu dia kata lagu tu. Lebih kurang lah. Itu rasa tak silap Imam Suyuti. Dia sebut dalam kitab dia, hamba tak tahu. Dalam tafsir rasa. Tafsir ke apa dia, yang syarah Jalalain tu rasa ada pendapat juga sebut Imam Suyuti sebut lagu tu, tak silap. Rojok pula lah. Tapi ada disebut dalam kitab. Ya, ada disebut dalam kitab. Betul kau jin suka makan tulang. And tak boleh biarkan sisa-sisa tulang dekat dapur pada waktu malam. Jin suka makan tulang, tak suka makan daging. Dia tak makan tulang. Tetapi alam ni nampak tulang. Sebenarnya apabila kita sudah makan, maka kita pun tahu tinggal tulang. Tetapi Allah Ta'ala cipta ke makanan di tulang tu daging semula, maka dia akan makan daging tu. Makanan orang Islam bagi jin orang Islam. Makanan orang kafir untuk jin kafir. Nah, tu. Bukan yang makan tulang. Kalau tidak hilang lah tulangnya. Nampak duk sengih situ yak dulu lagi. Benda hak Tuhan cipta pada daging ni. Dalam kitab-kitab sebut Tuhan cipta daging pada tulang tu. Nah. Jadi kena caralah. Sebab tu makanan sapuh jangan campur dengan makanan. Okey, sisa makanan sapuh suku. Sisa makanan sisa benda lain, benda-benda najis ke apa tak suku. Jangan campur benda ni. Hormat kepada makanan sekalipun dia sudah jadi sisa. Kerana kita niat kepada nak beri makan kepada benda-benda hidup lain, jin ke apa dia. Nah, lagu tu. Ustaz mohon pencerahan. Isteri saya sudah file ke cerai. Saya hanya menurut kemahuan dia. Adakah apa tu? Allah murka juga terhadap saya. Tak dosa cerai. Kalulah cerai itu berdosa, maka Islam mengajar manusia itu buat dosa. Cerai-cerai tak dosa.
Dia merupakan salah satu jalan penyelesaian di dalam konflik masalah rumah tangga. Kalau tidak kan, sudahlah. Sahabat-sahabat menikah cerai. Dua dosa ke? Dosa sendiri. Cerai tu sendiri bukan dosa. Dia merupakan cara nak selesai masalah. Kalau tak boleh nak hidup dah kita dengan pasangan kita, maka lebih afdalnya bercerai. Daripada kita tak tunai tanggungjawab kita sebagai suami, dia isteri tak boleh nak taat kita, duduk dengan makan dosa tiap detik tiap saat. Tapi rela duk kekal lagu tu kerana nak jaga air muka kita. Cerai nampak tak comel ke dosa cerai. Pas duduk lagu ni siap pak. Dia tak boleh nak taat kita, kita tak boleh nak sayang ke dia. Dah duk katok semacam gocoh semacam. Rela duduk lagu ni. Tak cerdik lagu ni. Tiap detik setiap masa duk dosa. Berarti cerailah lebih afdal. Dosa cerai. Duk. Maka kalau file ke mahkamah kita pun cerai apa dia tak dosa, tak sudut bimbang Assalamualaikum Ustaz, apa hukum ambil makanan dekat kedai kerana lapar semasa banjir? Apalah ambil makanan. Apa hukum? Tetap benda itu salah. Kesalahan. Tetapi kesalahan ketika darurat tak sama ketika kesalahan ketika tidak darurat. Maka Islam tidak memberi kelonggaran juga apabila darurat kita boleh ambil semata-mata lagu tu. Takut-takut orang buat alasan. Semua curi, darurat berlaku. Curi darurat. Maka nak pergi sampai peringkat darurat ni, tengok keadaan, suasana dan keadaan. Sayyidina Umar tidak mengenakan hukuman mencuri, kerak tangan kepada orang yang mencuri ketika waktu kemarau. Kerana apa? Kerana dosa tetap dosa. Ya, tetap dosa. Awak kena taubat kerana awak tak sabar. Salah saya mencuri, ya. Tetapi kena hukumnya, tak kena hukumnya. Kerana apa? Kerana waktu darurat. Yang lain, benda yang tidak dikenakan hukumnya, tak semestinya tidak berdosa. Maka kena mitok lah. Mitok dengan dia. Kayak kawan tuwi dah, dia kata halal dah. Bunyi kata halal dah. Jadi tak apalah, rezeki lah. Ambil banyak pada masa tu moleknya. Yang muka dia kata halal. Ambil ayat-ayat, apa dia, hok sedap-sedap. Boleh ke tak ustaz saya sembahyang fardu jenazah sunat? Jenazah sunat. Fardu jenazah sunat. Sudah. Sunat dengan email. Saya niat kata sembahyang niat mengikut email sahaja. Puan ni. Boleh ke tak ustaz saya sembahyang fardu jenazah sunat dengan email? Ya ni kali telai mikrofon kau bergana jadi tukar ayat ni. Dengan email, saya niat saya sembahyang niat mengikut email saja. Tak faham ni. Tak boleh nak jawab ambo ni, tak tahu kok mana soalan dia ni. Apa hukum bermain catur? Catur dalam mazhab kita makruh. Dalam mazhab Maliki haram. Maka kalau saing kita mazhab Maliki haram kita ajak dia bermain catur kerana menurut iktikad dia benda ini adalah dilarang. Sekalipun menurut mazhab kita adalah makruh sahaja. Ulama kata makruh jika tidak ada patung. Kalau ada patung, maka hukumnya tetap haram. Menurut mazhab kita pun haram. Main catur. Main haji lah mudah. Tuduh botol lah. Miau terbang. Haji terbang. Haji gapo. Haji kapik. Haji gapo. 14 kali pergi ke Mekah. Haji. Saya nak bertanya. Saya ada tengok video dalam YouTube kata umur umat. Tu supaya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.